dunia. Yang keempat, kita kena akhirat. Sebab kita akan balik kepada akhirat. Pasti kita akan kembali kepada Allah. Kita akan U-turn balik kepada Allah. Penyaksian itu berlaku tiap-tiap hari ada orang mati. Mana ada babi? Kalau kita mau tanya yang tu bagai, di mana? Di mana? Yang mati ni babi mana? Ma'asyiral hudar, insyaAllah kita sambunglah muka surat 263. 263 betul insyaAllah. Penutup rumusan akhir. Ya. Penutup dan rumusan akhir dalam menghadapi akabah penghalang. Akabah yang menghalang. Ya. Akabah ni belum habis lagi kita ni. Ni baru setengah ni. Jilid pertama baru lah. Di penghujung, dia penghujung pada jilid yang pertama lah. InsyaAllah lepas ni kita kena susuli dengan jilid yang kedua. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Baik. Kesimpulan, ya. Apabila anda menilik pandang dengan akal anda, wahai lelaki. Bukanlah perempuan kecuali dah. Lelaki maknanya kenal perempuan sama. Maksud kita bila kita lelaki-lelaki ni, perempuan lah sekali. Nescaya anda mengetahui bahawa dunia itu tidak kekal. Faham ya? Kita kena tanam betul dengan suatu perasaan, dengan suatu keyakinan, ya. Dalam keadaan mana kita sedang berada di bumi ini dan kita melihat dengan sendiri dan kita menyaksikan dengan sendiri yang datang dan pergi, yang hidup dan mati. Tak dapat kita nafi ya kenyataan itu, dan itu adalah merupakan sebagai hakikat kehidupan. Ya, bukan hakikat ketuhanan, hakikat kehidupan. Hidup kena mati. Yuhyi wa yumit. Allah mematikan, Allah menghidup dan mematikan. Faham? Dan sungguhnya manfaatnya tidak padan dengan bahayanya. Manfaat dunia ni tidak begitu, manfaatnya kurang, tidak begitu banyak seperti bahayanya. Bahaya dunia lebih berat daripada manfaat dunia. Ya. Bahaya dunia lebih berat, lebih banyak daripada manfaat dunia. Itu yang kedua kita kena faham, ya. Dan penanggungan jawabnya seperti kepenatan badan, kesibukan hati terhadap dunia, kepedihan siksaan azab dan kelamaan hisab di akhirat yang tidak terdaya pun anda menanggung derita kesusahannya. Akibat daripada dunia tadi ini, salah kita mentadbir, salah kita mengambil dunia, salah kita menilai dunia, maka kita akan terimalah dia punya apa? Pertama, dia punya kepenatan, penat saja kita hidup. Penat, ya. Rasulullah tunjuk contohnya dalam keadaan kita berpuasa, contoh, ya. Banyak orang puasa tapi penat. Dia tak dapat apa? Dapat lapar dahaga. Itu sebagai contoh. Dunia ni, antara nikmat dunia ni makan minum. Tak tahu mana lah. Makan minum hebat macam mana sekalipun, tidak berikan manfaat, lebih banyak mudarat. Betul tak? Itu kita faham ya. Banyak penyakit timbul kerana perut. Itu fahamnya. Faham ya? Maka tak dapat tidak. Atau yang kedua, kesibukan hati dalam dunia. Kita punya apa namanya? Kita punya kesibukan hati, dia selalu ingat ke dunia. Ya, hari ini kita akan ingat pula untuk besok. Bagai-bagai sampailah cita-cita panjang itu boleh memakan masa yang berpanjang begitu lama, sehingga kita akan mengabaikan tuntutan akhirat, akan mengabaikan permohonan akhirat, akan kita abaikan imbauan akhirat. Itu di antaranya kesibukan dalam dunia. Kepedihan siksaan azab. Ya, tak tanggung, tidak tanggung azab dunia, azab akhirat. Begitu banyak, ya, masuk kubur dah terima azab dah. Dan kelamaan hisab di akhirat. Lama akan dihisab di akhirat, berat dengan banyak hisab yang akan kuat di akhirat, mengikut gelombang-gelombang hisab yang disediakan oleh Allah di akhirat. Ya. Pertama yang sekali begitu lama, kita akan berdiri lama di padang mahsyar. Beribu-ribu tahun
bukan 1-2 saat ya. 2000 tahun akan berdiri di mahsyar. Itu tak dapat kita lari. Itu dah cukup azab dah ya. Dan yang tidak terdaya pun anda menanggung derita kesusahannya, pasti. Maka apabila anda mengetahui yang demikian itu dengan sungguh-sungguh, kita kena yakin semua kelemahan ni, kelemahan dunia tadi ya. Nescaya anda berzuhud, berzuhud daripada berlebihan terhadap dunia. Zuhudlah. Maka itu kita perlu kepada al-tasawuf ya. Tasawuf saja yang boleh tunjuk jalan kepada kita tentang zuhud, nak jadi orang yang zahid. Ya, zuhud ni maknanya menyisihkan langsung segala tuntutan keindahan, kemanisan, kehijauan dunia daripada hati kita. Bukan daripada jasad kita. Jasad tak boleh sebab kita duduk di dunia. Nak tolak apa dunia? Nah, kita sudah diletakkan Allah di dunia ini dengan berbagai-bagai macam fitrah yang diberi oleh Allah. Kena makan, kena minum, kena bergerak, ya, kena tidur. Begitulah semuanya ini kita dapat lari daripada fitrah duniawi. Maka tak dapat tidak. Maka apabila anda mengetahui demikian itu dengan sungguh-sungguh, nescaya anda berzuhud daripada berlebihan terhadap dunia. Mari kita berzuhud sekarang. Zuhud ni bila hati kita sudah kosong, kita kena isi. Nampak ya? Yang kosong itu dengan pertama sekali dengan ketakwaan. Kedua, kita kena isi dengan jihad. Ya, itu yang pertama dengan takwa, kedua dengan jihad, ya. Yang ketiga dengan zikrullah. Boleh lah. Tiga-tiga ni kena ada dalam hati kita, baru hati itu kosong daripada dunia. Jasad luar tak boleh kosong, kita terlibat berurusan kehidupan, tak dapatlah kita lari, ya. Dan hati kita tu hendaklah dikosongkan daripada sebarang bentuk manisan, kehijauan, keindahan, kecantikan, imbauan dunia yang tidak memberikan jaminan kepada kita, jaminan bahagia, jaminan abadi, jaminan sihat, jaminan panjang umur, dia tak jamin. Ya, maka tak dapat tidak kita berzuhudlah daripada awal, ya, kosongkan hati kita itu, maka kita isikan dengan ketakwaan. Sebab tu dia kata takwa hahuna, takwa duduk tang ni. Dia kena ada tang ni. Bila duduk tang sini baru dia akan menjalan kepada seluruh anggota. Takwa naik ke mata, takwa naik ke telinga, takwa naik ke mulut, takwa naik kepada tangan kaki, takwa naik kepada perut, takwa naik kepada hati, takwa naik kepada kemaluan, alat zakar kita, ya, alat kelamin kita. Takwa naik kepada akal kita yang terakhir sekali. Dan takwa menyelinap masuk ke seluruh ruh kita. Dia nak macam tu baru jadi benda. Kalau takwa hanya di mulut, ittaqullah, dia jadi benda. Ya, hanya duduk di mulut. Dia kena semai, tetap duduk di hati kita. Itu ambil isyarat. At-taqwa hahuna, Nabi kata. Takwa duduk tang ni. Bila dia kena duduk di sini, dia bukan duduk di fikiran, di akal, ya. Tidak, bukan duduk di anggota. Tidak, dia kena ada di hati dulu. Baru dia akan menjalar ke anggota. Ya, naik, upgrade dia, ya. Daripada setiap saat, sehingga kita menjadi seorang hamba Allah yang bukan kata sekadar yang penuh, hamba Allah yang muttaqin, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran 7 ayat mula kan. Ya, kita sampai ke situ lah. Mula-mula ayat mula Tuhan disebut dalam surah Al-Baqarah, ya. Hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai huda. Sifat Al-Quran adalah untuk menjadikan hati kita mengisi ketakwaan, untuk membentuk pribadi kita menjadi seorang hamba Allah yang muttaqin. Ini Al-Quran. Quran diturun kepada manusia ni adalah untuk mensifatkan kita, untuk membentuk pribadi seorang mukmin, seorang muslim, seorang Islam menjadi seorang hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita faham. Maka itu bagi berzuhud. Tidaklah masuk masjid niat siap-siap lah. Dulu kita masuk masjid kita niat apa? I'tikaf. Nawadul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillah ta'ala. Aku masuk masjid ni, aku beriktikaf. Sekarang kita niat lain lagi, tambah lagi. Mengikut sufi lah, ulama sufi, ya. Ulama fiqh suruh i'tikaf saja. Ulama sufi suruh niat nawatul uzlah. Menyisih daripada dunia. Masuk masjid ni kita tinggal di dunia. Kita tak bawa masuk dalam dunia. Betul tak? Ya. Kita sudah berada dalam wilayah ketuhanan, wilayah
wilayah malakut, bukan wilayah mulki dunia, wilayah malakut. Maka kita bersuhud nawaitul uzlah, nawaitul i'tikaf, nawaitul uzlah, nawaitul riyadah. Riyadah ni senaman batin, bukan senaman anggota fizikal, senaman batin. Nampaklah, kita latih akal kita, nurani kita, ruh kita, nafsu kita, syahwat kita, hawa kita. Ya, kita latih di dalam masjid dengan amalan-amalan yang khusus, amalan-amalan yang umum, amalan-amalan yang mutlak, amalan-amalan yang dituntut. Boleh dia nak macam tu. Ya, kemudian nawaitul riyadah, nawaitul suluk. Suluk. Ya, suluk ni maksudnya kita berniat untuk sentiasa menempatkan kita, membawa kita terus kepada akhirat. Suluk ni iaitu jalan ke akhirat. Kita dipanggil salik, golongan salikin, orang-orang yang sudah ada vision, sudah ada wawasan, sudah ada matlamat, sudah ada apa nama kita sebut sebagai maksud untuk sampai kepada maksud kita apa? Ilahi anta maksudi, nak sampai ke situ. Dimaksud sini apa? Untuk mencapai 3. Maksud untuk bertemu dengan Allah ini untuk mencapai 3 perkara. Ya, itu suluk, nawaitu suluk. Fi hadzal masjid, aku bersuluk dalam ini masjid. Nampak ya? Ya. Dia ada 3 tujuan. Kita bersuluk untuk menuju kepada Allah, kepada akhirat, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mencapai 3. Yang pertama, darjat tawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mutawakkilin, dan sebut tentang tawakal ya. Yang pertama, untuk mencapai tawakal. Tawakal hanya kepada Allah, kita tidak bergantung. Dunia akhirat kita bergantung 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk capai ridha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu dia. Lam yakunil ladzina kafaru. Baca surah itu adalah jumpa. Ya. Yang ketiga, untuk mencapai mahabbah, cinta kasih sayang Allah. Berbalas cinta. Ya. Bila ada 3 ni, surga berjawab. Surga duduk di belakang dia, bukan surga di depan dulu. 3 ni kena depan dulu lah. Yang pertama tawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka, pada Tuhan mereka bertawakal. Tuhan sebut sendiri. Ini orang yang iman haqqan, iman yang sejati, genuine, iman yang jati, iman yang khalis, bersih. Ya, itu kita panggil iman haqqan. Quran sebut kan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu Tuhan sebut. Hanya saja, tak ada lain lagi, hanya saja yang tu je, tidak ada yang lain. Orang-orang yang beriman ni, orang yang kita beriman tadi ini, yang kita betul-betul beriman, surah Mu'minun kita iman yang berjaya, iman sukses, iman aflah, iman yang berjaya. Ya. Yang pertama sekali kita minta orang yang beriman ni, hatinya sentiasa ada respon, ada gerak. Ya. Sentiasa bergantung, sentiasa bertawakal kepada Allah. Maka dia kata apa? Sebut nama Allah, gemetar, wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Ya. Ayat ini masuk dalam kumpulan ayat-ayat dipanggil sebagai ayat-ayat majaziyah. Ayat-ayat majaziyah. Ya. Antara ayat-ayat majaziyah dalam Quran, ini ayat dia lah, ya. Majaz akli, mengikut dalam kaedah usul fiqh, usul tafsir, ya. Dia faham ya. Jadi maka tak dapat tidak wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bila dibaca ayat-ayat Allah kepadanya, apa ayat Allah? Termasuklah ayat Allah ni sunnah Nabi. Ya, dengar hadis-hadis Nabi, ingat ucapan-ucapan daripada Nabi, takrir kebenaran izin daripada Nabi, ya, amalan-amalan daripada Nabi, apa-apa kita dengar itu semua daripada ayat-ayat Allah. Sebab Rasulullah itu adalah bayinan.
menjelaskan Al-Quran. Nabi sebagai penjelas daripada Al-Quran. Al-Bayyinat. Itu dah lah, paling penting kan. Sebab tu Allah sebut dalam surah Ar-Rahman kepada tu Adam kan, Allamal Quran, Allamahul Bayan, yang mengajar tu Adam dengan ilmu bayan. Makna kata tu Adam akan menjelaskan segala petunjuk, segala perkara yang berkaitan ketuhanan, ketauhidan. Tu Adam bawa ilmu bayan. Semua rasul-rasul yang awal turun daripada tu Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW akan membawa bayan daripada Allah. Bayan ni antaranya menjelaskan tuntutan yang ada hak atas kita di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni mengabdikan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kita selalu menyebut dalam doa kita kan, la syarikalah wa bidzalika umir. Tidak ada sekutu baginya, zalika umir, yang demikian itu aku diperintahkan. Itu perintah kita, diperintah atas kita, hak Allah itu atas kita. Ya. Kita diperintahkan untuk apa? Mentauhidkan Allah, la syarikalah wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang yang taslim, maknanya menyerah. Menyerah ni pertama, menyerah secara tawakal, kedua menyerah secara redha, ketiga menyerah sebagai tanda kasih sayang. Coba faham itu menyerah. Dua kita kena faham bacaan itu Wa ana minal muslimin, bukan orang Islam saja, muslimin ni taslim, serah. Ya, serah tiga apa ya. Sebagai seorang muslim, aku tawakal kepadamu ya Allah. Sebagai seorang muslim, aku redha terhadapmu ya Allah. Sebagai seorang muslim, aku balas cinta kasih sayangmu ya Allah. Ya, tahu betul ini. Tahu ada reti semayang tu mana? Ni kira ada baca lepas nak. Mengapa tak reti? Sampai ke mati tak tahu apa. Macam mana boleh? Itu kita kena faham dulu. Ini dia kena kira oleh musnadif yang kita terang di sinilah. Boleh kan? Kita ambil sekarang, kita sambung balik. Jadi katanya zuhud, makna zuhud tadi, anda tinggalkan perkara berseronok-seronok dan berlazat-lazat itu untuk dinikmati di surga. Kita korbankan segala keseronokan hiburan duniawi ini. Di kita lupa di akhirat besok lebih abadi, lebih realiti. Nampaklah ya. Di dunia ni sementara. Satu lagu sedap-sedap kita dengar berapa kali dah. Nah, medal jaga ni jemu. Cari lagu lain pula ya. Dunia Tuhan dah sebut ya. Sebab telinga kita ni terlalu luas. Permukaan dunia telinga ni tak sesuai. Semua tak kena. Hari ni dengar bagus, besok dengar tak bagus. Macam juga mulut. Hari ni makan bagus, besok tak bagus. Nampaklah. Dulu saya bawa package jemaah haji. Ya. Bila sampai di Madinah ni lain sikit lah. Mekah kurang lah. Kurang selalunya layanan-layanan di Mekah yang kita dapat tu kurang lah sikit. Seramai masa pun begitu suntuk. Kita nak buat ibadat. Madinah tak ada apa lah. Madinah nak ziarah Nabi saja kan. Hotel-hotel di Madinah kemah-kemah lah. Salah satu hotel ada lagi, tak tahu, The Green Palace. Ada lagi tak tahu ya. Hotel tu. Dia dekat dengan Baqi'. Green Palace. Biasanya jemaah haji package tu saya akan bawa pergi Mekah dulu. Tak bawa pergi Madinah lagi. Kalau bawa pergi Madinah dulu, dia terima Mekah, kemudian dia balik cerita pasal Mekah ya. Kita teruk, makan susah, orang hanya cerita macam-macam je. Jadi kita bawa pergi Mekah dulu. Bagi dia kena teruk-teruk dulu. Lepas tu bawa pergi Madinah ke simple lah. Madinah tak buat ibadat apa. Nampak? Tak ada ibadat khusus macam di Mekah. Cuma sembahyang 5 waktu, hadir Masjid Nabawi, ya, shopping. Nampak lah. Hotel pun sedap-sedap. Dia balik cerita pasal Madinah. Dia kata, seronok makan sedap, hotel sedap. Dia cerita Madinah. Dia tak cerita pasal Mekah lah. Pasal dia terima live Madinah. Kalau terima live Mekah, dia balik dengan dua abang tak kenal. Atau kita bawa jemaah, package saya lah. Kita bawa pergi masuk Mekah dulu. Kita bawa pergi Green Palace. 1 tahun tu bawa pergi Green Palace. Nampak lah. Masuk Green Palace, tengok makanan. Ya Allah.
dengan hiasan-hiasan yang begitu menarik. Awal-awal belum makan buat tangan begitu kat saya lah. Nampak? Bagus paket Ustaz, bawa makan tempat spesial. Hari kedua buat tangan, hari ketiga tak angkat tangan lah. Nampak? Hari keempat bertanya Ustaz, nasi kandang tak ada. Nampak lah. Dia nak balik macam mana makan tadi. Nah, oh, nah, saya pun bawa dia pergi balik pula. Yang mana yang banyaklah yang dah daripada cemui. Walaupun hebat makan tu macam-macam. Ya. Tapi cara makan Arab lah, ya. Cara makan western food, ya. Lemah mana kita nak makan western food, kita bisa makan sampai tome, sampai belacan, apa semua, ulam-ulam ni, ya. No? No, ha? Paling-paling tidak roti canai. Kita nak makan biasa kan. Mana ada negeri Pelan? Tak ada. Tak ada. No. Mai hari ketiga sama-sama. Panggil besar. Sini tak ada roti canai. Tak ada. Nampak lah. Ya? Itu lah. Ikan bawal goreng tak ada. Allah. Kacau. Nah, saya berfikir ada. Tapi bukan itu lah. Kena bawa pergi berjalan jauh. Pergi satu hotel. Satu tempat makan. Memang nama tu Hotel Mekah. Tapi bukan hotel. Dulu ni hotel lah. Kemudian dibuat jadi tempat makan, restoran. Masuk-masuk tengok, penuh orang Pulau Pinang. Kita berarti apa? Dalam tu semua ada setiap Pulau Pinang. Roti canai, nampak tak ya? Mi goreng mamak. Ada orang, ya? Gulai-gulai ni, Allah ya Allah. Gulai 9 buat. Kalau pergi Madinah, saya mengecap dulu. Kalau pergi Madinah, ya lah. Kalau pakai benda tu, pergi Hotel Mekah. Nama restoran tu Restoran Hotel Mekah. Dia kena berjalan jauh sikit daripada Masjid Nabi. Lebih kurang dalam tak sampai 1 kilometer lah. Tak sampai 1 kilometer lah. Dan saya ingat dalam 700 meter. Jalan sikit. Apa masuk tengok dalam tu. Baru puas makan. Macam ada di Pulau Pinang. Itu di antaranya kita sebut tadi. Dunia, kita sebut tadi dunia tidak berikan apa-apa jaminan kepada kita secara abadi. Ya? Dia sementara, lebih kepada bersifat sementara. Macam itulah yang disebut oleh musannif dalam kitab kita ni, iaitu dapat tidak. Anda tinggalkan perkara bersonok-sonok dan berlazat-lazat itu untuk dinikmati di syurga nanti yang merupakan negeri nikmat yang kekal abadi. Berada berdekatan Tuhan semesta alam. Raja yang maha berkuasa, yang maha kaya lagi yang maha pemurah, duduk dalam kalimah Maliki Yaumiddin, dan tu duduk. Dan Maliki Yaumiddin mengikut dalam Jawharatul dalam satu kitab Imam Ghazali punya kitab Jawharatul Quran, maaf, nama kitab tu Jawharatul Quran. Tak tahu ada dalam terjemahan Melayu ke tidak, tak tahu ya. Dalam tu dia kupas makna Fatihah. Itulah makna Fatihah Imam Ghazali. Dia bukan kitab tafsir, tapi dia menguraikan mutiara-mutiara indah daripada Al-Quran, antaranya daripada surah Fatihah. Dia bawa Maliki Yaumiddin, tuan-tuan ya. Maliki Yaumiddin ni makna kata pemerintah di hari pembalasan. Yaumiddin, din agama tu. Pemerintah di balasan kepada orang-orang yang beragama, yang mengamalkan agama, yang mengikhlaskan agama. Ya, mukhlisin lahuddin. Mereka yang mukhlisin lahuddin dapatlah daripada nikmat Maliki Yaumiddin. Boleh baca amma pendek, boleh baca amma panjang, dua-dua sama. Maliki Yaumiddin, kalau pendek mengikut Hanafi, ya, mengikut Maliki Yaumiddin, maknanya raja di hari pembalasan. Kalau baca panjang, Maliki dengan dua harakah, artinya pemerintah di hari pembalasan. Dua-dua boleh. Dan mazhab Syafi'i, kita boleh baca dua-dua sirah. Nampak tak? Sama ada ma dengan dua harakat, ma dengan satu harakat, dua-dua membawa maksud yang sama. Dia memberi arti bahawa di akhirat besok Allah SWT akan berikan kita, disebut di sini, dia raja yang maha berkuasa. Ketika itu dia saja. Semua raja-raja di dunia kena duduk bawah dia. Kena tunduk bawah dia, akan berhukuman dan qada dan juga balasan daripada dia. Yang kedua, yang maha kaya lagi maha mulia, semua dia punya akan nampak kekayaan Allah yang abadi. Kaya dunia kita tak nampak, duduk sihat-sihat sakit, macam mana nampak kaya? Nampak tak? Aku dah buat ibadat elok-elok, tiba-tiba datang musibah, nampak? Ya.
Duk elok-elok muda, tiba-tiba jadi penyakit berat, aku tak boleh bergerak, lemah badan. Macam mana kita nak nampak Allah Maha Gaya? Nanti nampak apa? Tuhan tak adil. Teruk tu lah. Kalau tak nak, dia kata tak patut. Tu dia lah. Tak mulut kata pun, dalam hati kata kan. Aku tu buat semayang pun kena. Duk sembahyang tahajud mana-mana pun kena. Nampak tak? Duk baca Quran selalu pun kena. Nampak tak? Dia tak tahu dunia ni sebagai satu dunia yang bersifat aradiyah. Ya, aradiyah ni maknanya tidak ada jaminan kepada abadi, kerana dunia bukan matlamat kebahagiaan. Dunia bukan matlamat kebahagiaan, dunia bukan matlamat kesenangan, dunia bukan matlamat kekayaan, dunia bukan matlamat keindahan. Tidak. Maka tu Allah jadikan dua perkara. Dia tak pernah jamin. Duk elok-elok kaya miskin, duk elok-elok kaya sihat sakit. Ya. Tak begitu kan? Itulah dunia. Allah dah bagi terang-terang, kita nampak dah, masih lagi kita duk tujukan dia, duk jaga dia, duk berdoa dia, ya. Duk puja dia, ya, duk berdoa. Lama tak guna bahasa tu lah. Tak gitu kan? Boleh faham begitu lah. Dia tak dapat tidak. Anda telah mengetahui bahawa makhluk itu tidak setia. Dan kesusahan melayani mereka lebih banyak daripada mendapati pertolongan mereka perkara yang mengenai kepentingan dunia. Ya, manusia tak pernah setia. Tak pernah setia, tak pernah rasa kepuasan. Ini kita dapat lihat dalam suatu tauladan yang ditujuki oleh Luqmanul Hakim. Saya pernah dengar, pernah abang di sini dah. Bagaimana Luqman Hakim nak kata dunia ni? Hang buat apa-apa semua tak kena. Hang buat bagus pun tak kena. Hang buat tak bagus lagi tak kena. Kok mana hang buat pun, dunia tak pernah puja, tak pernah bagi satu kepujian yang abadi. Dia bagi pingat, besok juga dia lengat kita. Hari ni dia bagi pengat, besok dia lengat kita. Nampak kita jadi pengat dia. Mula dapat pingat kan? Besok dia buat kita jadi pengat. Bukan pingat lagi lah. Tak itu kan? Tak dapat lah. Bagilah Datuk ke apa kan. Dia bagi pangkat kita pun. Dia pulih juga telinga kita. Tak lepas. Itulah dunia tuan-tuan. Tak pernah jadi. Luqmanul Hakim, abang dulu tu, anak dia bercakap dengan anak dia waktu duha. Luqmanul Hakim, 25 perkara dia pesan dekat anak dia. 25 perkara. Ya. Lepas 25 perkara, anak tu meninggal, mati. Anak tu mati. Lepas 25 perkara nasihat kat anak dia mati. Kemudian anak seorang lagi. Nampak tak? Perpanjang lagi. Ayahanda, apa yang pesan ayahanda tadi ini sangat-sangat menusuk jiwa. Bolehkah ayahanda tunjuk sikit secara praktikal? Lebih rasa. Macam Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Ni, dia lalu tepi pantai, tengok binatang tu dah hancur, habis tinggal kulitnya. Isi ada masuk ke laut, ikan makan, apa makan, semua makan, binatang darat makan, tinggal kulit kambingnya. Mana pergi benda ni? Besok Tuhan nak hidup balik macam mana benda ni? Di mana nak pergi cari isi-isi ni balik? Dalam perut ikan, berapa ekor ikan ada ni? Berapa banyak lah. Dia nak saksi ke sah? Bukan dia tak yakin, dia nak saksi sendiri dengan mata kasar dia. Macam mana Allah suruh sebelih, Allah suruh sebelih 4 ekor burung. Dia letak dia tempat gunung. Kita cerita dah bab tu, semua tak payah ulang lagi lah. Ini antara, maka tu anak Luqman pun minta kepada dia. Bapak dia lalu ni lah, mari kita bawa kaldir sekok. Dia ambil kaldir sekok, kaldir. Nampak? Kaldir kampung, bukan kaldir hutan dia lari. Kaldir kampung ni bodoh. Nampak? Dia haram makan kaldir kampung. Kan? Dan kita tu kan, kaldir kat Lamdan, dia baca gelani pula dah. Tak baca kaldir. Nampak? Kacau lah. Ni, aku baru dengar hari untuk bawa kitab, dan kitab tu dia gelani haram. Kacau. Dia kaldir lah, kat Lamdan. Itu dia, penilaian ejaan kita bahasa lama lah, Jawi lama lah. Bawa kaldir sekok, dia kata, main kita bawa kaldir ni, lagu ni lah. Bapak naik dulu, hang turun pegang tali kekang kaldir ni, kita berjalan. Dia Luqman naik ada kaldir. Orang ramai tengok macam raja naik kaldir, anak dia macam hamba, dia bawa. Dia ni mana? Bapak nak salah apa? Nanti tengok dia berkata apa? Dia berkata aku macam raja. Nampak hang jadi lagu hamba. Allah ni pula, aku turun hang naik pula. Pun dia berkata anak dia ada orang ajak bapak dia pergi jalan kaki, nampak? Tak kena belakang. Nampak? Kalau lagu tu, mari kita dua-dua naik dah. Nak?
Bapa pun bodoh, anak pun bodoh. Macam kalau dia lagi bodoh. Betul dia, nampak? Tak kenal kan? Kalau dulu ni kita turun dua orang. Turun dua orang pula, tengok dia baca. Lagi bodoh. Kalau dia duduk dia baca naik, dia baca kaki dia pak. Kalau lalu tu main kita dukung kalau dia. Dia dukung kalau dia dukung, orang kata apa? Anak bapak gila. Dia serba tak kena. Inilah dunia. Kita bermasyarakat ni kok mana pun tak betul. Tak dah buatlah macam mana sekali pun. Duk elok-elok, besok nanti kata kita tak betul. Inilah dunia. Kerana kita berada di bawah pimpinan masyarakat dunia, pimpinan raja-raja dunia, pimpinan pemimpin dunia. Memang selama itu, maka itu Allah sebut dalam Quran, Maliki Yaumiddin. Besok hang dah di bawah Allah, Maliki Yaumiddin, semuanya dapat secara abadi. Kalau senang-senang terus, tak susah dah. Kalau muda-muda terus, tak tua dah. Ya. Kalau kenyang-kenyang subuh, tak lapar-lapar dah. Kalau lapar, tak kenyang-kenyang subuh, duk makan tu, tak mandi. Itu dia. Macam mana nak faham tu? Inilah antaranya, mala ain ra'at, mata tak pernah tengok, wala udhun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala qatara ala kalbi bashar, tidak pernah terlintas di hati kita. Begitu punya nikmat Tuhan nak bagi dia akhirat besok, yang kita boleh ambil faham. Ya. Begitu juga macam orang dalam neraka. Summa la yamutu fiha wala yahya. Mereka dalam neraka, mereka tak mati, mereka tak hidup. Dia nak tahu. Penghuni neraka pula. Tuhan kata kan? Mereka tak mati, mereka tak hidup. Dua-dua ada. Nak kata mati, duk hidup. Dia kata hidup, lalu mati. Duk kena rapuh macam mana, tak mati. Tapi rapuh tak mati. Ya, yang kata jawab tadi ni lah. Ini yang kata akhirat pula dalam neraka. Tuhan apa? Itu kelebihan yang luar biasa yang kita tidak dapat. Bawah Maliki Yaumiddin. Bolehlah, baik sambung lagi. Anda telah mengetahui bahawa makhluk itu tidak setia dan kesusahan melayani mereka lebih banyak daripada badan pertolongan mereka terhadap perkara yang mengenai kepentingan anda. Manusia ni makhluk yang sentiasa berhajat. Kalau kita duk tolong manusia ni memang tak habis. Kita kena tolong lagi, tolong. Tak pernah terhenti dia lah. Sama-sama kita, betul? Maka ini membawa kita bosan atau membawa kita akan melakukan perkara yang lebih tidak adil sebagainya. Dan setelah mengetahui demikian, lantas anda meninggalkan bercampur gaul dengan mereka. Jangan banyak terlibat dalam urusan-urusan masyarakat. Ya, jangan banyak terlibat. Patut-patut sudahlah. Istimewa pemimpin-pemimpin lah. Yang mana kena ada pemimpin. Kita kan ada politik, tak boleh. Kita tak ditinggal politik. Kalau kita tak takbir, siapa nak takbir? Kena ada. Daripada kita kena pegang jawatan sebagai takbir. Kena buat. Tak boleh tolak. Macam masjid lah. Masjid kita kena ada AJK yang perintah. Kena ada imam, ya. Kena ada bilal, kena ada siap, kena ada. Kalau tak ada macam mana takbir? Nampak tak? Tak dapat tidak lah. Ya. Imam dia kena datang setiap kali waktu, dia kena jaga waktu. Nampak tak? Ya. Tentulah masa ketika nak jaga waktu tu ada perkara-perkara ni dia akan dia kena tinggal. Tidak. Ya. Tak dapat tidak. Sama juga bilal siap. Dia kena ambil kira semua tu. Jadi kalau tak ada benda ni macam mana nak jalan pentadbiran masjid? Ya, tak boleh jalan. Sebab itu kita perlu ada. Macam negara juga, negeri perintah nak beri wilayah di arah mana pun kena ada pemimpin, kena ada adun, kena ada MP, ya. Kena ada wakil rakyat, kena ada pegawai daerah, ya. Kena ada semua itu untuk tadbir, kena ada pejabat-pejabat pentadbiran, pejabat-pejabat itu dan ini kena ada. Ini dunia. Semata-mata kerana untuk mengisi keperluan dunia. Kita ada 6, kita sebut kan. Dalam Islam ni kita ada 6 kawan. Banyak perkara kita sebut. Kita kena pegang yang dulu, tak dapat tidak. Ya. Pertama, manusia ni dia kena ada akidah. Akidah. Maka itu akidah yang sahih, akidatul Islam yang dituntut. Akidah Islam. Tak boleh akidah kufur. Akidatul Islamiyah. Yang kita anut sekarang Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua, dia kena ada ibadah. Ya, kita kena beribadat sebab kita hamba. Ada Tuhan, kita terima adanya Allah dan kita beriman kepada Allah, maka kita kena hubungi Allah. Hubungi Allah itu panggilan ibadah. Tak ada ibadah, tak ada hubungan. Nampak tak ya? Tak ada ibadah, tak ada hubungan kita dengan Allah. Ya, habis. Macam orang kafirin, mana ada ibadah? Dia tidak ada hubungan apa dengan Allah. Tak gaduh. Ya. Yang kedua, yang ketiga, kita kena ada urusan ke dunia. Kita kena terlibat dengan urusan-urusan kehidupan keduniawi. Sama ada kita je kullukum ra'in, Nabi kata, tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Nampak tak? Semua orang kena pimpin. Semua kita kena pimpin. Jangan duduk saja cakap mapannya peluk tubuh, tak boleh.
Ya, hang tak boleh jadi rakyat, hang jadi pemimpin rakyat. Nampak tak? No, hang tak jadi raja, hang jadi pegawai wazirah sebagai wazir untuk membantu melaksanakan. Buat apa yang boleh sekadar mana yang kita boleh pegang jawatan. Tapi pegang tinggalkan dengan adil. Penting nombor satu tu kena adil. Ya, dunia. Yang keempat kita ada akhirat. Sebab kita akan balik kepada akhirat. Pasti kita akan kembali kepada Allah. Kita akan U-turn balik kepada Allah. Penyaksian itu berlaku tiap-tiap hari. Ada orang mati. Mana dia babi? Kalau kita mau tanya yang tu bagai, di mana? Di mana? Mati ni babi mana? Ibrahim Idham satu hari dia duduk jalan dalam hutan. Dia nak pergi satu negeri, dia kena jelajah, dia lalu satu kawasan belantara. Dia jumpa satu gerombolan askar. Silakan masuk waktu azan, sila dulu. Begitu sambung balik.